Ketika sedang nazak, seorang sahabat Rasul yang mulia mengungkap bait syair kekecewaan dengan lelehan air mata. Aku menyertai peperangan demi peperangan. Setiap inci kulit tubuhku dipenuhi parut akibat lipasan mata pedang, tusukan panah dan rejaman lembing musuh. Alangkah hinanya aku menanti maut di pembaringan seperti seekor unta. Tiada nyenyaknya lena orang yang pengecut. Homs terletak 162 km di utara Damaskus. Bandar yang hidup dengan pelbagai aktiviti ini menjadi laluan dan tempat istirahat pengembara dari bandar-bandar berhampiran. Ia terletak di tengah perjalanan dari Damaskus di selatan ke Hama dan Aleppo di utara. Pengembara dari Palmyra dan Euphrates di timur akan melalui Homs untuk ke Tartus dan pantai Mediterranean di barat. Dahulunya, bandar Homs ini dikenali dengan nama Emesa. Penduduk Emesa dikatakan antara penentang kuat penjajah Rom. Bagaimanapun, Rom terus berkuasa hinggalah Islam tiba ke daerah ini. Masjid ini menjadi mercu tanda bandar Homs, letaknya di utara pusat bandar. Ia dinamakan Jami' Khalid Al-Walid bersempena nama sahabat Nabi yang jasadnya bersemadi di masjid ini. Masjid yang kelihatan menonjol dengan dua menara yang menjulang tinggi serta 9 kubahnya memperlihatkan keindahan seni bina Turki. Ia lambang kemagahan Islam yang bertapak di sini sejak 14 kurun lalu. Tugu ini tegak berdiri di perkarangan masjid sebagai memperingati kepahlawanan Khalid Al-Walid. Pada tugu ini tertulis keluhan Khalid ketika terbaring nazak. Aku menyertai peperangan demi peperangan hingga tiada seinci pun kulit tubuhku yang tidak berparut luka akibat libasan pedang, tusukan panah dan rejaman lembing. Alangkah hinanya aku hari ini menanti maut di pembaringan. Tiada nyenyaknya lena seorang pengecut. Peniaga kecil ini mengambil kesempatan mencari rezeki di perkarangan masjid yang tidak pernah putus-putus diziarahi pengunjung. Masjid ini telah dibina pada tahun 653 Hijrah oleh Sultan Zohir Baybars dan diperbaharui oleh Sultan Abdul Hamid II 665 tahun kemudian. Kubah utama di tengah binaan masjid memayungi dewan solat yang dihias sederhana. Bahagian dalam masjid memperlihatkan seni bina zaman Uthmani. Mihrab masjid yang bercirikan seni hias Mamluki begitu menonjol menghiasi hadapan ruang solat. Bagaimanapun kubah dan dinding masjid tidak dihiasi dengan ukiran khat dan hiasan berwarna-warni. Hanya warna putih yang mendominasi kebanyakan ruang dalam masjid. Inilah makam Khalid Al-Walid, manusia yang pernah berusaha menghancurkan Islam dalam peperangan Uhud. Namun, takdir Allah menentukan beliau menjadi sahabat Nabi yang berjasa
mengakhiri riwayat hidupnya dalam kemuliaan Islam. Pada ambang pintu makam, terukir indah hadis Nabi yang mengiktiraf kepahlawanan Khalid Al-Walid sebagai pejuang Islam. Nama penuhnya Khalid bin Walid bin Mughirah Al-Mahzumi. Beliau lahir tahun 39 sebelum hijrah. Beliau seorang daripada sahabat Nabi SAW, juga panglima dan pemimpin pasukan perang muslimin terkenal. Beliau mendapat julukan Saifullah, bermaksud pedang Allah, kerana kepahlawanannya. Khalid Al-Walid memeluk Islam pada bulan Safar tahun 8 Hijrah setelah perjanjian Hudaibiyah sebelum pembukaan kota Makkah. Bersamanya memeluk Islam ialah Amr bin Al-As dan Uthman bin Talha. Khalid Al-Walid dengan penuh penyesalan memohon kepada Nabi SAW agar mengampunkan segala penentangan hebat yang telah dilakukannya sebelum memeluk Islam. Rasulullah menerima pengislaman Khalid dengan tangan terbuka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masuknya Khalid Al-Walid ke dalam Islam bagai memberikan tenaga baru kepada agama Allah. Kemahirannya dalam taktik peperangan membantu pembukaan wilayah Islam. Sebuah lagi makam sahabat Nabi terletak di penjuru kiri pintu masuk ke dewan solat masjid ini. Ia adalah makam Ubaidillah bin Umar Al-Khattab. Berbanding saudaranya Ibnu Umar yang lebih terkenal sebagai periwayat hadis Nabi SAW, Ubaidullah terkenal dengan keberanian dan kepahlawanannya menentang Parsi. Ini ialah keranda Khalid Al-Walid di Museum Negara Syria. Tempat asalnya ialah di Jami' Khalid Al-Walid di Homs. Ia dibuat atas arahan Sultan Zohir Baybars dan dipindahkan ke sini setelah keranda yang baru menggantikannya. Keranda yang diperbuat daripada kayu ini dihiasi dengan ukiran bermotifkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ia diperbuat pada tahun 664 Hijrah sebagai memperingati jasa Khalid Al-Walid membuka Homs. Medan Uhud menjadi saksi semasa meletusnya peperangan di sini pada tahun 3 Hijrah. Khalid Al-Walid masih seorang musyrik. Beliau memimpin pasukan musyrikin Makkah di sayap kanan. Dalam peperangan Uhud, tentara Islam telah berjaya memaksa pasukan musyrikin Makkah berundur dari medan Uhud. Malangnya, pasukan pemanah di atas bukit telah melupakan arahan Nabi SAW. Sedangkan mereka diarahkan oleh Nabi supaya tidak meninggalkan kedudukan masing-masing dalam apa keadaan sekalipun. Melihatkan tentera musuh berundur dari medan Uhud, pasukan pemanah menyangka pertempuran telah selesai, lalu turun dari bukit untuk mengumpulkan rampasan perang. Khalid menyedari keadaan berkenaan seraya membawa pasukannya menyerang tentera Islam yang sedang leka. Tindakan Khalid itu menghancurkan pasukan Islam. Namun tiada siapa menyangka pemimpin musuh Islam itu terbuka hatinya menerima nur hidayah ilahi 5 tahun kemudiannya.
siapa menjangka Khalid akan membantu tentera Islam menentang Rom di bumi Jordan. Peperangan pertama yang disertai oleh Khalid Al-Walid sesudah memeluk Islam ialah Perang Mu'tah yang meletus pada tahun ke-8 Hijrah bersama 629 Masehi. Pada peringkat awal pertempuran, pasukan muslimin hampir kalah dan terpaksa berundur. Khalid ketika itu memperlihatkan kebijaksanaannya dalam peperangan. Tentera Islam diarahkan melambung pasir sebanyak-banyaknya ke udara. Dari jauh, pasukan musuh yang mengejar melihat debu berterbangan di udara seolah-olah sepasukan bala tentera yang besar sedang marah ke arah mereka. Mereka menyangka pasukan bantuan untuk tentera muslimin telah tiba. Pasukan muslimin dapat berundur dengan teratur. Dalam tahun yang sama, iaitu pada 8 Hijrah di Makkah Al-Mukarramah, semasa pembukaan kota itu, Nabi menugaskan Khalid menghancurkan Uzza dan Nakhla, sembahan kaum jahiliyah. Setelah bersama Islam, beliau terbabit dalam banyak peperangan membantu mengembangkan kedaulatan Islam. Khalid Al-Walid berjuang dalam 7 peperangan pada zaman Nabi dan 4 peperangan menghapuskan golongan murtad semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau membantu pasukan tentera Islam dalam 5 peperangan menentang Rom pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Khalid juga terbabit dalam 13 peperangan di Iraq ketika zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Apabila Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada 23 Ogos 634 Masehi dan diganti oleh Umar Al-Khattab, pasukan Islam sedang bertungkus lumus membebaskan Damaskus daripada cengkaman kuasa Rom. Dan tindakan pertama Khalifah Umar sebaik menjadi khalifah ialah melucutkan jawatan Khalid Al-Walid selaku panglima perang. Melalui surat Khalifah Umar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah di Damaskus, beliau memerintahkan Abu Ubaidah mengambil alih kepimpinan tentera Islam daripada Khalid Al-Walid. Keikhlasan Khalid dalam perjuangan terselah apabila beliau tanpa teragak-agak akur dengan keputusan khalifah. Khalid terus bersama pasukan Islam di bawah pimpinan Abu Ubaidah menyumbangkan tenaga semampunya kerana jihad Khalid Al-Walid semata-mata untuk Allah. Ketika peperangan Yarmouk pada Ogos 636 Masehi, Khalid Al-Walid kembali memegang teraju tentera muslimin. Dalam peperangan itu, nisbah tentera Islam dengan pasukan Rom ialah 1:5. Ini berarti 40,000 tentera Islam terpaksa berhadapan dengan 200,000 tentera Rom. Abu Ubaidah ketika itu bertanggungjawab sebagai ketua terus pasukan Islam memberi kepercayaan pada Khalid Al-Walid memimpin pasukan muslimin di medan pertempuran. Tentera Rom cuba berunding dengan menawarkan sejumlah wang yang besar kepada pasukan muslimin dan meminta mereka kembali ke Madinah. Namun tawaran itu ditolak. Sesungguhnya Islam menawarkan kepada musuh dengan 3 pilihan, sama ada beriman atau mereka wajib membayar jizyah. Peperangan hanya pilihan terakhir. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan pimpinan Khalid berjaya mencapai kemenangan gemilang di Yarmouk. Berdekatan Jami' Umawi di Damaskus, bersemadi seorang pejuang yang berkurun-kurun kemudian menyambung perjuangan Khalid Al-Walid. Inilah makam pengasas dinasti Ayyubi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Makamnya yang sebenar ialah di sebelah kanan, manakala di kirinya ialah keranda hadiah dari Kaisar Wilhelm II, pemerintah Jerman.
Salahuddin lahir di Takrit, Iraq pada tahun 532 Hijrah bersamaan 1138 Masehi. Jika Khalid Al-Walid terkenal sebagai pejuang yang membebaskan Syria daripada penjajah Rom, Salahuddin Al-Ayyubi terkenal sebagai pejuang yang mempertahankan wilayah Islam daripada pencerobohan tentera Salib. Di bawah pimpinannya, Baitul Maqdis berjaya dikuasai semula oleh umat Islam. Sikap toleransinya begitu menonjol apabila kebebasan beragama kembali wujud di Baitul Maqdis. Beliau juga lebih mengutamakan perdamaian daripada peperangan, memperlihatkan identiti Islam sebenarnya. Kisah Salahuddin merawat musuhnya sendiri, Richard the Lionheart, Panglima Tentera Salib, dikagumi dan menjadi sebutan. Salahuddin Al-Ayyubi wafat ketika berusia 57 tahun pada tahun 589 Hijrah bersamaan 1193 Masehi. Beliau memimpin Empayar Islam selama 25 tahun. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Museum Topkapi di Istanbul, Turki, menyimpan peninggalan Islam bersejarah. Antaranya, koleksi pedang Nabi dan para sahabat ini. Inilah pedang Khalid Al-Walid yang dihiasi dengan baldu merah dan batu permata. Ia lambang kepahlawanan sahabat Nabi yang unggul. Sesungguhnya Khalid Al-Walid telah menyumbangkan jasa yang besar dalam misi pembukaan Syria. Menjelang akhir hayatnya, beliau dilantik sebagai Gubernur Syria. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, contoh pejuang Islam didikan Madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya mengabdi diri menjunjung panji-panji tauhid. Cintanya pada jihad dan syahid tiada bandingannya. Khalid Al-Walid Saifullah meninggal dunia di Homs pada tahun 21 Hijrah. Sekalipun ajalnya di pembaringan, matinya mati mulia, Khalid Al-Walid tetap dikenang sebagai pejuang terbilang. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat yang baik di dalam syurga Ad. Itulah keberuntungan yang besar.